Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya Arif Daniel dan dalam video kali ini kita nak cerita pasal sukan pemotoran yang tersohor sekali lah, iaitu MotoGP. Dan sekarang kita akan mencerita pasal bagaimana pusingan kelayakan MotoGP tu berlangsung. Jadi macam biasalah, sebelum kita bercerita lebih lanjut pasal macam mana kelayakan ni berlangsung, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Dan kalau anda jenis yang tak suka tengok video, lagi suka membaca, boleh tengok jugalah artikel yang cerita pasal benda ni, ditulis oleh seorang penulis yang sangat handsome, iaitu saya, di ruang deskripsi. Okey, rasanya ramai sedia maklum MotoGP ni dia berlangsung bukannya pada hari Ahad je, tapi dia berlangsung pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad lah. Yang Ahad tu hari perlumbaan dia, hari Jumaat dan Sabtu tu lah qualifying dia. Tapi saya rasa untuk yang baru berjinak-jinak mesti akan macam tak faham lah kenapa macam banyak sangat slot. Ada FP1, ada FP2, ada FP3, ada Q1, ada Q2 lah. Oh, benda semua tu kan. Mungkin anda confused, tapi jangan risau. Dalam video ni, saya akan terangkanlah semuanya macam mana. So basically, pusingan MotoGP ni, dia kelayakan ni terbagi kepada beberapa slot, tapi yang besarnya kita boleh panggil dia sebagai free practice ataupun latihan bebas dan qualifying round lah, ataupun Q1 dan Q2. Jadi, jom kita bercerita lebih lanjut pasal FP1 dulu. Okey, untuk FP, dia masuk je adalah free practice ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil latihan bebas lah. Yang ni sesi yang dikira dia ada 3 sesi, ada FP1, ada FP2, ada FP3 dan setiap sesi ni dia berlangsung selama 45 minit dan setiap sesi ni diorang akan race lah, diorang akan dapatkan lah berlumba buatlah berapa pusingan yang diorang nak untuk dapatkan masa yang terbaik lah. Dan selepas sesi ni berlangsung 10 pelumba terpantas daripada 3 sesi ni diorang akan terus masuk Q2. Diorang tak masuk Q1, diorang akan masuk Q2 dan yang selebih-lebihnya tu akan masuk Q1. Jadi itulah bagaimana pusingan FP atau free practice ni berlangsung. Jadi sebenarnya walaupun dia pusingan kelayakan, dia still fun lah sebab kita dapat tengok pelumba ni dia akan try yang terbaik untuk dapatkan pole position atau untuk dapatkan masa yang terpantas tu. Macam kadang-kadang mula-mula kita tengok, Marquez yang first, lepas tu tiba-tiba Peko Bagnaia pula rampas tempat kedudukan pertama yang paling pantas, lepas tiba-tiba Nilofa pula naik. Jadi macam mengejutkan lah kat situ. Jadi macam excited, walaupun dia pusingan kelayakan masih lagi excited. Jadi itu adalah pusingan kelayakan. Tapi walaupun saya cakap tadi dia ada FP1, FP2 dan FP3, dia sebenarnya ada FP4 juga. Tapi FP4 ni dia tak dikira. Dia hanya berlangsung selama 30 minit dan fungsi dia hanyalah untuk rider atau pelumba untuk cari setup yang terbaik lah, yang sesuai dengan litar tu. Dan contohnya kalau hujan ke apa, inilah masa dia orang nak tukar tayar dan try sama ada tayar tu okey ke tak dan sesuai dengan litar tu dan perlumbaan tu. Jadi tu basically macam untuk dia orang bereksperimen lah. Tapi dan sebelum hari perlumbaan juga pada hari Ahad akan ada warm up session untuk tujuan sama jugalah, untuk dia orang try setup tu okey ke tak sebelum race. Jadi itulah sedikit sebanyak pasal free practice. Kita cerita pasal qualifying round pula. Okey, untuk qualifying round macam saya cakap tadi dia ada Q1 dan Q2. So basically yang first Q1 yang akan mula dululah. Okey, yang Q1 ni macam saya cakap tadi dia akan melibatkan pelumba yang tidak dapat masuk kedudukan 10 terpantas tadi. Jadi pelumba yang berlebihan ni lah yang diorang akan race dan try dapatkan masa. Dan walaupun diorang tak dapat masuk top 10 dan tak dapat masuk Q2, diorang masih ada peluang kedua macam Nabila Razali untuk masuk Q2, iaitu 2 pelumba terpantas dalam sesi Q1 akan dapat masuk Q2. Jadi bila masuk Q2 ni basically akan ada 12 pelumba terpantas lah yang akan dapatkan 10 grid ataupun 12 grid awal nanti. Yang lebih-lebihnya tu adalah pelumba yang tak dapat masuk lagi lah. Jadi lepas habis semua sesi ni, jadi kita akan dapat lihat susunan grid lah, siapa yang akan dapat tempat pertama, yang start race dari tempat pertama sampailah ke hujung. Jadi itulah dia sedikit sebanyak macam mana pusingan kelayakan MotoGP berfungsi ataupun berlangsung. Kalau ada yang tak faham, boleh ulang balik dan tengok dalam slow-mo lah kalau tak faham. Kalau tak faham juga, baca artikel tu lah. Okay? Saya harap video ini membantu anda. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.